بسم الله الرحمن الرحيم. فقد أعلنها أخي الأمين حربا، ولهفي على الإسلام الذي ينتقص بيد أبنائه وحكامه. لم تستطيعوا الانتصار عليه بحججكم الواهية، وقررتم الخلاص منه. إما حياة بطاعة الله، وإما موت على طاعة الله. أتريد أن تغلب هؤلاء كلهم؟ أتفتن في عمرك مرتين يا ابن حنبل، مرة بصوت السلطان ومرة بماله. لم أحسب أني سأعيش إلى زمن أحرم فيه من القراطيس ورؤية المحبرة. Pernah dengar mengenai Imam Ahmad bin Hanbal? Jika tidak pernah, tidak mengapa. Kerana itulah sebab mengapa kami mengadakan video ini untuk memperkenalkan kepada anda semua siapakah Imam Ahmad bin Hanbal itu sebenarnya. Imam Ahmad merupakan salah seorang daripada pengarang mazhab. Beliau telah banyak melalui pelbagai kejadian dan rintangan semasa menyebarkan dakwah. Ini akan diceritakan nanti. Namun akhirnya mazhabnya menjadi salah satu daripada mazhab yang terkenal dan menjadi rujukan para ulama lain. Nama beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal dan beliau telah dilahirkan pada tahun 164 Hijrah di Baghdad, Iraq. Beliau adalah berasal daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau telah wafat pada tahun 231 Hijrah juga di Baghdad. Antara gelaran yang diperolehi oleh beliau ialah Hanbali. Beliau memperolehi gelaran ini kerana bersempurnakan nama datuknya iaitu Hanbal bin Hilal Asy-Syaibani. Seterusnya ialah gelaran Al-Hakim kerana beliau telah berjaya menghafaz lebih 700,000 hadis. Seterusnya ialah gelaran Abu Abdullah kerana seorang anaknya bernama Abdullah. Dan akhir sekali ialah gelaran Al-Mujtahid kerana kebolehannya dalam mengeluarkan fatwa. Beliau merupakan seseorang yang mementingkan kebersihan dan kekemasan dan beliau juga merupakan seorang yang pendiam dan suka berfikir. Beliau tidak sombong dan bengkak. Beliau juga mudah bergaul dengan orang miskin tetapi kurang bersahabat dengan orang kaya. Beliau merupakan seseorang yang bertakwa dan kuat beribadat. Bukti beliau kuat beribadat ialah beliau membaca 1/7 Al-Quran setiap hari. Beliau juga telah pun khatam Al-Quran setiap 7 hari. Beliau juga telah menunaikan solat sunat 300 rakaat setiap hari. Beliau merupakan seseorang yang sentiasa menuntut ilmu dan juga pemaaf. Beliau banyak membaca dan menghafaz Al-Quran. Beliau juga sanggup dipenjarakan kerana mempertahankan akidah. Seperti video yang ditunjukkan pada awal video ini, beliau telah menolak pendapat Mu'tazilah yang mengatakan bahawa Al-Quran itu adalah kalam Allah yang bersifat baharu, sehingga membangkitkan kemarahan Khalifah Abbasiyah pada masa itu iaitu Al-Ma'mun. Al-Ma'mun telah mengikut cadangan seorang ulama iaitu Ahmad bin Abi Daud supaya Imam Ahmad dipenjarakan dan dipukul dengan cemeti sehingga berdarah seluruh tubuhnya. Walaupun diseksa dengan teruk, Imam Ahmad tetap mempertahankan pendapatnya dan tidak mudah terpengaruh dengan pendapat Mu'tazilah. Baginya, pendapat ini tidak sesuai dengan pemikiran pengikut ahli sunnah wal jamaah. Setelah lama dipenjarakan, akhirnya Imam Ahmad dibebaskan pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mutawakkil.
Buat yang tidak mengetahui, Mu'tazilah merupakan antara cabang pemikiran dalam Islam yang terkenal dengan sifat rasional dan liberal. Imam Ahmad mengisbatkan atau bermaksud mengeluarkan hukum. Beliau tidak menggunakan hadis dhaif dan juga berhati-hati dalam memilih hadis yang berhubung kait dengan masalah halal dan haram. Dari segi pendidikan Imam Ahmad, sejak kecil lagi beliau mencintai ilmu dan rajin belajar. Ilmu awal yang dipelajari ialah Al-Quran dan menghafaznya pada usia 14 tahun. Beliau juga belajar bahasa Arab dan bijak dalam masalah fiqah tetapi lebih cenderung dalam bidang hadis. Gigihan beliau menuntut ilmu adalah seperti beliau belajar hadis di Baghdad di mana beliau berjaya menghafaz dan menyusun kitab Al-Musnad pada usia 16 tahun. Selepas itu, beliau mula merantau untuk menambah ilmu antaranya di Kufah, Basrah, Syam dan Yaman. Beliau telah menghafaz lebih 700,000 hadis dan menjadi guru di Masjid Jami' iaitu di Madad ketika usianya 40 tahun. Guru-guru beliau ialah Al-Imam Al-Syafi'i, Sufyan bin Uyainah dan Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Imam Ahmad mempunyai sikap ketegasannya. Antaranya ialah beliau tegas dalam mengeluarkan hukum dan sangat berpegang teguh dengan hadis. Beliau menolak jawatan kadi yang ditawarkan oleh Harun Al-Rashid. Beliau rela disebat dan dipenjara demi mempertahankan pendapatnya bahawa Al-Quran itu bersifat Al-Qadim. Adakah anda semua tahu sumbangan Imam Ahmad kepada tamadun Islam? Jika anda semua tidak tahu, di sini saya ingin merungkaikan beberapa sumbangan Imam Ahmad kepada tamadun Islam. Antaranya ialah Imam Ahmad bin Hanbal merupakan imam mujtahid yang bijak dalam masalah fiqh. Beliau dapat menumpukan penulisan dalam bidang hadis yang menjadi rujukan hingga kini. Imam Ahmad telah mengadakan kelas mengajar mengaji kepada umat Islam. Imam Ahmad telah menulis kitab terkenal seperti Al-Musnad yang mengandungi 40,000 hadis, mentafsir Al-Quran seperti An-Nasikh wal Mansukh, At-Tarikh dan An-Illat. Beliau mengasaskan mazhab berdasarkan fatwa sahabat, qiyas dan istishab. Beliau merupakan pendokong mazhab Hambali yang tersebar di Baghdad, Mesir dan Najd. Antara murid-muridnya ialah Imam Hasan bin Musa, Imam Hanbal bin Ishaq, Al-Walid bin Muslim, Abu Bakar bin Hani, Abu Qasim Al-Karki, Samsuddin bin Qudamah Al-Maqdisi dan Taqiyuddin Ahmad bin Taimiyah. Untuk maklumat tambahan yang kita semua perlu tahu tentang Imam Ahmad bin Hanbal ialah Imam Ahmad bin Hanbal adalah murid Imam Syafi'i dan guru kepada Imam Bukhari dan Muslim dalam bidang hadis. Imam Ahmad berketurunan Quraisy iaitu salah silahnya bersambung dengan Rasulullah SAW pada sebelah neneknya. Ibunya bernama Sofiyah dari kabilah Ammar. Bapanya telah meninggal dunia ketika beliau masih kecil. Ahmad hidup dalam keadaan miskin kerana bapanya hanya meninggalkan sebuah rumah dan sebidang tanah yang kecil. Ahmad bin Hanbal telah mengambil upah menjual kain dan membawa barangan di jalanan untuk menyara hidupnya. Mazhab Hanbal. Pengikutnya ada di Mesir, Iraq, Syria, Hijaz dan Najd. Mazhab Hanbali diperbarui oleh pendokong-pendokong mazhab yang dikenali sebagai Mujaddid oleh Ibn Taymiyah dan muridnya Ibn Qayyim. Pada kurun ke-12 Hijrah, Muhammad bin Abdul Wahab telah berjaya mengembangkannya di semenanjung tanah Arab, Palestin, Syria dan Iraq. Maklumat tambahan, pujian Imam Syafi'i kepada Imam Hanbal. Aku tidak tinggalkan seorang yang lebih baik,
lebih alim dan lebih tahu hukum fiqh selain daripada Ahmad bin Hanbal. Sentiasa membawa alat tulis dan kertas ke mana sahaja, pernah dihalang oleh ibunya kerana ingin keluar menuntut ilmu sebelum terbit fajar. Iktibar daripada keunggulan tokoh. Sebagai umat Islam, kita hendaklah mencontohi kegigihan dan kesabaran imam mazhab dalam menuntut ilmu sebagai bukti kecintaan terhadap ilmu. Kita hendaklah menghormati perbezaan pandangan antara mazhab supaya masyarakat hidup harmoni. Kita hendaklah mengamalkan ilmu yang dipelajari supaya hidup diberkati Allah Subhanahu Taala. Kita hendaklah menyebarkan ilmu dan kepakaran yang dimiliki agar dapat memberi manfaat kepada manusia sejagat. Kita hendaklah berwaspada dalam meneliti sumber-sumber ilmu agar tidak terpesong daripada syariat Islam. Kesimpulannya, beliau merupakan tokoh ilmu Islam yang banyak menabur jasa. Beliau mengambil Al-Quran dan hadis sebagai rujukan bagi membukukan mazhabnya selain daripada qiyas. Beliau juga mendengar pendapat daripada ulama yang lain seperti mentornya iaitu Imam Syafi'i. Beliau mempunyai sifat peribadi yang boleh dijadikan sebagai ikutan sepanjang zaman. Beliau mempunyai ketajaman akal fikiran dalam menghafaz ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis Nabi. Ada di antara penulisannya menjadi ikutan kepada ulama terkini dalam menyampaikan dakwah.